Kita rekod dulu sebab channel lambat. Kita nak jawab dulu soalan yang hari tu cikgu tinggal kamu sebagai homework. Nah, kamu tengok balik. Okay, cikgu baca soalan dia. PQRS ialah sebuah segi empat selari dan M ialah titik tengah bagi QR. Diberi PQ sama dengan 3I campur 2J dan PM sama dengan setengah I campur 3J, di mana I dan J masing-masing ialah vektor unit sepanjang paksi X dan paksi Y. Cari dalam sebutan I dan J PS, PR dengan QS. Nah, okey. Jadi kita lukis dulu. Kalau parallelogram tu kamu lukis parallelogram PQRS tu dulu. P, Q, R, S. Jadi segi empat selari. Nak label dulu pun boleh. PQ sama dengan 3I campur 2J. Jadi yang ni PQ. Lepas tu dia kata PM ialah setengah I campur 3J dan M tu adalah titik tengah kan. Titik tengah antara QR. Jadi kita ada satu titik M kat sini. Dan kita ada garis vektor daripada P ke M. Jadi vektor yang ni dia bagi sebagai setengah I campur 3J. Alright, jadi kita tengok apa yang dia nak. Dia nak A tu dulu. Kita buat A. Satu, dia nak PS. Okay, jadi PS ni sebab ni segi empat selari kan. Jadi nilai dia adalah sama dengan QR. Nah, jadi vektor PS sama dengan QR. Macam mana nak cari QR? Kita kena cari QR ni daripada QM ni. Nah, jadi PS sama dengan vektor QR. Dan dia dah bagi kamu PM kan. Jadi PM sama dengan apa? Sama dengan PQ campur dengan QM ni kan. Jadi kita boleh dapat QM ni. QM sama dengan QP campur dengan PM. Nah, jadi PM kamu setengah I campur 3J. Kita cari QM dulu sebab yang tu maklumat yang kita ada. Jadi QM sama dengan QP campur PM. Jadi QP ni terbalik kepada PQ. Jadi kita negatifkan. Negatif 3I tolak 2J. Lepas tu PM. PM direction dia sama. Setengah I campur 3J. Okay, jadi kita satukan I dengan I, J dengan J. Kita dapat apa? Negatif 3 campur dengan setengah. Dapat negatif 5/2. So negatif 2 campur 3 dapat positif J. Okay, yang ni vektor QM. Jadi QM dengan QR ni adalah 2 kali ganda QM kan sebab M titik tengah kan. Jadi kamu boleh cari QR. QR sama dengan 2 QM. Dah ready dah. Lambat. Kenapa kamu lambat? Kenapa lambat? Mandilah awal sikit. Ish. Cikgu dah rakam dah atas ni. Tengok balik. Start dulu. Kamu lambat. Kamu dah buat dah latihan dulu Buat dah? Buat yang atas-atas. Yang ni belum lagi? Yang ni belum. Okey. Cikgu nak kena cerita balik ke? Cikgu cerita balik lah. Okey, jadi yang ni soalan dia. Okey. Jadi PQRS ni sebuah segi empat selari. Cikgu lukis dah kan kat sini. Ni cepat sikit sebab cikgu dah rekod dah tadi yang cikgu tulis ni. Lepas tu kita label lah vektor yang dia bagi kan. Dia bagi vektor PQ dengan dia bagi vektor PM.
Okay, jadi kalau dia kata vektor segi empat selari tapi dia tak lukis, macam mana lukiskan je gambar tu macam mana pun. Jadi yang ni cikgu lukis besi cikgu lah PQRS. Okay, jadi kita label dah vektor dia PQ ni 3I campur 2J. Lepas tu dia ada vektor PM kan. Vektor PM ni sebab M ni titik tengah jadi kita kena buat line baru lah yang joinkan daripada P ke M. Jadi yang ni vektor setengah I campur 3J. Jadi yang A ni macam biasalah dia suruh cari dalam sebutan I dan J, PS, PR dengan QS dulu kan. Jadi kita cari PS dulu, cikgu tengah cari PS tadi. Di PS ni kamu nampak tak dia selari dengan QR kan? QR. Jadi kalau kita dah dapat QR, kita dapat PS lah. Tapi nak cari QR tu kita kena guna maklumat yang PM dengan PQ ni. Jadi kita tak boleh dapat terus, kita kena cari QM dulu. Lepas tu daripada QM baru kita boleh dapat QR kan. Dia darab 2 daripada QR kan. Dah dapat QR kita dapat PS. Faham? Jadi yang ni dia kompleks sikit. Cikgu dah kira dah. Cikgu ambil QM sama dengan QP campur PM kan. QP campur PM. Jadi negatif 3I tolak 2J campur dengan PM kamu setengah I campur 3J. Okay, jadi cikgu nak cari QR, cikgu akan ambil QM ni, cikgu akan darab 2 kan sebab dia 2 kali jarak daripada QM kan. Faham? Okay, jadi cikgu darab 2 yang ni. Cikgu dah kira dah tu. Dia dapat negatif 5/2I campur J ni darab 2. Jadi D ni darab 2. Hilang hapus pejabat bawah ni kan. Dia jadi apa? Jawapan last kali apa? Negatif 5I. Negatif 5I campur 2J. Negatif 5I campur 2J. Okay, dah dapat dah lah yang tu. Mana jawapan dia? Biar cikgu check. Okay, betul. Okay, itu yang baru nombor 1. Jadi second one dia nak PR. Jadi kamu tengok. Kita nak PR pula. Macam mana kamu nak cari PR? PR. Pakai maklumat yang dah ada. Kita dah ada QR kan? Tadi kita kira. QR. Jadi tambah vektor apa dulu? PR sama dengan apa campur apa dulu? PQ campur QR. PQ QR. Okay, kamu dah tahu dah QR apa? Salin dah tadi? QR kamu tadi negatif 5I campur 2J kan? Kamu salin tu sebab cikgu nak kamu jawab ni. Bagi tahu cikgu, kamu dapat PR apa? PR last kali dapat apa? Sebab dia PQ campur QR kan? PQ dah ada kat gambar ni. QR yang tadi. Jadi PR dapat apa? PR dapat negatif 2I campur 4J. Betul, negatif 2I campur 4J. Alright, QS pula. QS yang ni kan? Okay, jadi QS nak tambah apa dengan apa? QP campur? QP campur PS. PS dah ada ke belum? Ada. Dah kan? Dia sama dengan QR tadi kan yang kita cari kat nombor 1 tu. Cuba kita tahu cikgu QS kamu dapat apa? QP pun dah ada, dia direction yang terbalik dengan PQ. Negatif kan yang ni noh? PQ, negatif 3I. PS sama dengan QR tadi. Dapat negatif pecahan. Tak. Dapat I saja. Dia ada vektor I saja. Negatif lah. Bukan negatif 5/2. Tak, dapat negatif 8I. Tengok kat mana kamu salah.
Ingatlah QP ni terbalik. Jadi negatif 3I tolak QP 2J. negatif 3I. Lepas tu PS kamu yang kita cari tadi dia sama dengan QR. Maknanya dia negatif 5I campur 2J. Jadi tak? Negatif 8I. Ada J tak? J tak ada. Hilang. Betul lah ni jawapan dia. Negatif 8I. Alright. Lepas tu dia suruh cari panjang RS. Macam mana nak cari panjang RS? Apa maksud dia? Dia apa vektor RS? Panjang sama dengan PQ. Dia sama tapi kalau RS dia pergi arah yang bertentangan kan? Betul? Dia nak panjang maknanya dia nak apa? Dia negatif 3I tolak 2J. Dia nak apa kalau dia nak panjang? Maknanya kena pakai formula apa? Formula yang ada punca besar tu. Dia nak magnitude. Macam ni. Dia nak magnitude ni. Kita berpalang. Jadi punca kuasa apa? Kita isi apa dah ni? kuasa 2. X kuasa 2. X dia apa? X dia yang depan I tu kan? Jadi berapa nilai yang depan I tu? Negatif 3. Negatif 3 borang kurungan kuasa 2 sebab negatif dia akan hilang lah. Tambah dengan negatif 2. Negatif 2 kuasa 2. Alright, jawapan dia tinggal dalam set. Tinggal dalam keadaan punca kuasa. Dapat apa? Alright, punca kuasa 13. Inilah jawapan dia. Okay. Boleh nak? Hari ni kita bincang soalan je sebab dah habis dah tajuk vektor. Diorang budak-budak lain akan test minggu depan. Jadi Chana pun test minggu depan lah. Cikgu akan buat test 3 topik tau. Sebab hari tu kamu tak perform sangat kan tajuk hukum linear dengan janjang kan. Jadi cikgu akan buat test untuk 3 bab. Boleh? Kamu study rajin sikit kat rumah tu. Cikgu akan buat test untuk kamu yang tu bab apa? Hukum linear yang kita belajar dalam PKP ni. Hukum linear, janjang dengan vektor. 3 bab. Boleh? Nanti cikgu bagi kamu playlist untuk video-video yang hukum linear dengan janjang. Kalau kamu kena tengok balik kot lupa. Jadi kamu study, minggu depan cikgu akan bagi test masa yang sama macam cikgu bagi kamu kelas ni. Maknanya cikgu akan uploadkan test tu hari Jumaat. Boleh? Test tu hari Jumaat cikgu upload. Jadi cikgu bagi kamu masa lah dalam 2-3 hari untuk kamu pilih hari untuk kamu tu. Tapi kamu kena study lah bila cikgu upload Jumaat. Kamu kena study minggu tu daripada awal lah. Jangan Jumaat tu baru nak study. Faham? Mana dapat result elok sikit bagi lulus. Yang tu dulu. Alright, jadi kita tengok yang ni. Dalam rajah PQ sama dengan 8A. Jadi yang ni dia dah label semua kan. Jadi PQ dia dah label semua. PR 9B dan RS kamu 4A, RS 4A. Ungkapkan dalam sebutan A dan B PS. Jadi kita cari PS dulu. PS sama dengan apa? PS sama dengan PR campur RS. PR campur RS boleh? Jadi dapat berapa tu? Dapat 9B campur 4A. 9B campur 4A. Jadi yang ni senang kan? Okay. Dia nak RQ pula. RQ sama dengan apa? RQ sama dengan RP campur PQ. Yang ni dua-dua senang. Jadi yang ni kamu boleh directly nampak je kan nilai dia kan. Jadi RP campur PQ dapat berapa? RP campur PQ dapat negatif 9B tolak 8A. Tolak ke tambah? Tambah 8A. Tambah. Sebab PQ tu memang direction dia P ke Q. Jadi kalau terbalik arrow dia baru kamu tolak. Alright. Jadi dah dapat yang tu. Okay, yang B ni soalan yang macam vektor selari yang kita buat dalam paper 2 hari tu kan. Jadi dia bagi kamu maklumat lah. PT sama dengan MPS.
QT sama dengan NQR. Dia suruh tuliskan PT dalam sebutan MAB dulu. Jadi kita nak tulis PT dalam sebutan MAB. Apa yang kita kena buat? Cuba kamu cerita kat cikgu. PT nak dalam sebutan MAB. Kita kena guna maklumat yang mana yang daripada yang diberi? Yang ni senang. Kita guna macam mana ada M? PT tu sama dengan apa? Kalau kita nak ada M dalam PT dia. sama dengan M tu belakang dia kurungan. Ya, M, kalau dia kata M maknanya last kali jawapan PT kamu mesti ada M, lepas tu ada vektor A dengan B. Faham tak? Jadi kamu tengok maklumat dia bagi ni dengan yang maklumat yang kita dah dapat ni. Macam mana kita nak dapat PT ni dalam sebutan MAB? Kita kena tulis apa ni? Sambung apa yang cikgu tulis ni. Kita tulis apa sebelah ni? M batu kurungan 9B campur 4A. Betul. Kamu akan guna PT sama dengan MPS tu kan? Jadi kita akan guna yang ni dan PS ni kita akan ganti dengan yang kita dah cari kat atas tu. Okay, jadi betul lah. Jadi 9B campur dengan 4A. Okay, jadi kita dah dapat lah, dah siap lah ni. Kamu kembangkan sikit. Faham? Jadi kita kembangkan sebab kita nak asingkan vektor A dengan B kamu dia jadi 9MB campur 4MA. Okay, jadi yang ni yang dia nak vektor dalam sebutan A, B dengan M. Alright, jadi yang kedua dia nak dalam sebutan N, A dengan B. Lepas tu dia yang ada N tu QT kan. Kamu ingat tak macam nak buat? Dia PT sama dengan apa? Kamu tengok diagram dia balik. Macam mana nak bagi ada N dalam kamu punya PT tu? Kita kena layan dia sebagai vektor paduan kan, PT ni kan. Jadi QT tu yang ada N lah, NQR kan. Jadi first kali kita nak tulis apa dulu? PT sama dengan apa? Kalau kata kita perlu guna QT tu. Macam nak guna QT untuk cari PT? QT cari PT. Kita guna PQ lah. Betul. Kita ambil PQ campur dengan? PQ campur dengan QT. Faham tak? Jadi PQ, QT sama dengan PT kan? Sebab dia nak PT kan? Lepas tu kamu buat apa dengan QT ni? QT ni buat apa? QT ni kita akan buat apa? Macam mana dia nak jadi ada dalam sebutan N? Kamu kena buat apa lepas kamu dah tulis QT ni? Cepat sikit lagi. QT. Kamu tengok maklumat dia bagi. Kita last kali nak dalam sebutan NA dengan B. Bukan kena cari vektor QT kan? Kamu kena gantikan dia. Gantikan dia dengan siapa? Ganti dengan siapa? Ganti dengan N. Ganti dengan NQR. Boleh? Sebab QT kan sama dengan NQR. QT sama dengan NQR. Jadi kita ganti dia bila kita dah bubuh vektor QR ni dengan PQ ni dia akan jadi NA dengan B. Faham? Okay, PQ kamu apa? Ada dah kan? PQ 8A. PQ 8A. Okay, lepas tu campur dengan NQR kamu yang ni tapi reverse. Jadi kita masuk dalam kurungan ni apa? Kita ada RQ. dia suruh masuk R 9B kan? tolak 8A. 9B tolak 8A. Okay, kamu susun ni balik. Last kali dia jadi apa? PT sama dengan apa? PT sama dengan 8A campur. Kena susun ikut huruf lah. Susun ikut huruf. A dengan A faktor. Sebab ada 2A kan? Kurungan tu sebab A tu ada 2. Jadi ada apa dalam kurungan ni? Dan A tu ada A tu ada 2. Ni dengan ni kan? Lepas tu kena darab N kan?
Jadi dalam kurungan faktor ni apa? Yang ni A kat luar. Lapan. 8 tolak. 8. Ni belah sini punya. A ni ada A. 8 tolak 8. 8 tolak 8 N. N ni kena darab dua-dua orang. Kan? Jadi kalau kata sebelum kita faktorkan 8A tambah negatif 8NB NB. kan? Lepas tu yang ni 9NB. Okey, betul. Okey, selepas tu kamu tahu lah dia suruh buat apa tak? Tunjukkan. Jadi yang ni selamat. Sebab dia dah bagi kamu jawapan. Dia kata tunjukkan yang M dan N adalah sama dan akan jadi nilai 2/3. Jadi maksudnya kamu kena cari nilai M dan N. Lepas tu check betul tak sama dengan yang dia diberi ni. 2/3. Cuba kamu cari nilai M dan N. Kita dah ada equation. Kita kena buat apa? Kita kena buat persamaan serentak kan. Kita ambil yang ni. Samakan dengan yang ni. Lepas tu kita banding vektor A dengan A. Vektor B dengan B. Faham? Sama dengan yang PT tu. PT ni sama dengan PT ni. Sebab dua-dua PT. Jadi vektor PT adalah sama dengan vektor PT2. Boleh? Jadi kiri tu yang satu, kanan tu yang dua ni. Lepas tu kamu bandingkan, maknanya kamu buat equation A dengan A, B dengan B. Lepas tu tengok betul tak kamu dapat M dengan N dia sama dan nilai dia 2/3. A dengan A. Banding A dengan A. Kamu banding A dengan A dapat apa tu? 4M sama dengan apa? A dapat 4M sama dengan 8 tolak 8 N. Betul. 4M sama dengan 8 tolak 8N. Yang tu equation pertama kamu. Lepas tu banding B dengan B pula. 9M. 9M sama dengan 9N. Jadi kalau 9M sama dengan 9N maknanya M memang sama dengan N lah kan? Jadi kamu dah buktikan yang ni. Lepas tu macam mana kamu nak cari nilai M atau N ni? Kamu buat apa? Macam mana kita nak ubah equation ni? Kita kena ganti kan? Ganti. Kalau dia kata M sama dengan N maknanya gantikan N ni dengan M. Tukar dia jadi huruf M. Jadi semua jadi M, kamu cari M, dah dapat M tu dapatlah N sebab N sama dengan N. Bunyi pun sama kan, N, M. Okay. 2/3. Dapat lah. Jadi M sama dengan 2/3. Jadi sebab N pun 2/3 jadi sama juga dengan N shown. Boleh? Sebab dia dah tulis jawapan. Kan bagus kalau tiap-tiap kali exam dia tulis jawapan macam ni. Sebenarnya kalau dia kata tunjuk, maksudnya dia dah bagi dah jawapan kamu, kamu kena tunjuk dengan jalan kerja. Lepas tu tengok sama ke tak sama. Dia mesti sama lah. Jarang dia kata tunjuk tapi dapat berbeza. Okay. Jadi kita akan buat soalan review dalam, ni nampak SPM practice ni sebab cikgu tak lupa nak scan buku kamu yang kamu guna dalam kelas tu. Jadi kita buat latihan yang ni. Lepas tu cikgu akan tunjuk kamu. Kalau sempat cikgu tunjuk kamu soalan kebat sikit. Tapi kalau kata exam, untuk kamu cikgu akan masuk mostly soalan yang macam yang standard SPM macam ni. Jadi kita akan buat sama-sama lah soalan yang macam ni. Kita tengok kalau senang cikgu buat separuh. Cikgu tinggal untuk Cana separuh. Cikgu bagi kamu jawapan. Kalau kata dia susah, cikgu buat banyak sikit lah. Tengok soalan dia. Okay, jadi yang ni soalan paper 1. Cikgu buat yang nombor yang odd number. Boleh? Cikgu buat nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7. Nanti kamu siapkan yang nombor yang 2, 4, 6. Tu nah? Macam tu. Cikgu buat separuh, kamu buat separuh. Okay. Kita start nombor 1 dulu. Nanti kertas yang cikgu contoh ni pun cikgu bagi kat kamu. Nanti cikgu letak kat Google Classroom lah. Okay. Yang ni SPM practice. Okay. Nombor 1.
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat OABC dengan titik D terletak di antara pada garis OB. Jadi ada titik D. Nah, lepas tu dia bagi kamu OD sama dengan 4 dB. Macam mana kita nak bubuh ni kat sini? OD tu 4 dB. Siapa OD. yang siapa yang pendek, siapa yang panjang? Yang OD tu pandang. OD tu panjang kan? Jadi maknanya kamu boleh tulis sini 4 bahagian kan? Betul. Sini 1 bahagian. Okey? Ataupun kamu boleh tukar dia jadi nisbah. Cikgu baling dB ni kat bawah sini. Jadi OD sampai dB sama dengan 4. Kalau 4 ni 4/1 kan? Maknanya OD ni 4 bahagian, dB ni 1 bahagian. Okey. Jadi dia kata express, ungkapkan OD dalam sebutan X dan Y. Jadi macam mana nak jawab ni? Kita nak vektor OD. OD. OD ni dia duduk kat line OB ni kan? Betul? Dia berapa daripada OB? Dia berapa pecahan daripada OB? OD sama dengan berapa OB? 4/5. Betul. Dia 4/5 daripada OB. OB kita boleh cari kan? Betul? OB. OB cari pakai vektor apa? OC campur CB. CB. CB kamu tahu berapa nilai dia? CB tahu kan? Sebab yang ni segi 4 selari. 7x. Jadi dia 7x juga. Sebab yang ni dengan ni sama panjang. Jadi OB sama dengan OC campur CB. Jadi dapat apa ni? Dapat 3Y. OC 3Y. Campur 7x. Campur 7x. Alright, jadi sekarang ni kita nak cari tadi OD kan. Jadi kita ambil OD ni ganti kan. Jadi OD kamu sama dengan 4/5 daripada 3Y campur 7x ni kan. Ni nak kembang. Kembang. Kita kembang sebab dalam ni dia ada nombor. Kalau dia X dengan Y saja tak payah kembang. Jadi darab atas dengan atas dia jadi 12/5Y campur 28 kan. 28/5X. Okey dah. Kamu dapat dah. OD. Jadi kalau kata kita nak sebahagian daripada keseluruhan, maksudnya kamu kena buat macam ni lah. Kita cari yang panjang dulu. Lepas tu kita tengok pecahan yang pendek tu macam mana hubungan dia dengan yang panjang tu. Faham? Macam tu. Selesai dah sebab paper 1 soalan dia pendek macam ni lah. Macam ni 3 markah. Boleh? Okay. Jadi nombor 2 cikgu tinggal untuk cara nak buat. Lepas tu kita tengok soalan nombor 3 pula. Okay. Di bawah. Okay. Nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga PQR. Kamu nampak dah kan diagram cikgu ni? Nampak dah? Kod lag. Nampak? Nampak. Lepas tu dia kata titik T terletak pada QR. Jadi ni sama, dia ada titik juga. Dengan nisbah QT TR 3/1. Ini senang sebab dia tulis nisbah kan. Maknanya kita terus ganti. QT ni 3, TR ni 1. Okay. Ungkapkan dalam sebutan A dan B QR. Okay, dia nak QR tu. QR sama dengan apa? Ni direct kan? QR sama dengan daripada diagram. QP campur PR. QP campur PR. Sama dengan 4B. 4B kan negatif 4B. Negatif 4B. Negatif 4B. Negatif 4B campur 8A. Campur 8A. Okey. PT pula. PT sama dengan apa? PT sama dengan PR campur RT. PR campur RT. PT, PR, RT. Okey. PR campur RT. Okay, jadi RT tu kena cari dia pecahan kepada RQ kan? Betul? Jadi dia berapa daripada RQ? Dia 1/4. Betul. Jadi PR
Ini tak tulis banyak kali pun tak apa tau. Kamu tulis ganti nilai A dan B tu. Jadi ini 1/4 daripada RQ. Ini cikgu tulis satu-satu. Okey. Jadi PR kamu 8A kan? Campur dengan 1/4 RQ kamu apa? RQ Ni yang A ni tapi terbalik. 4B tolak 8A. 4B tolak 8A. Okey, kamu selesaikan ni dengan mendapat apa? Kita cikgu. A dengan B dia apa? A dia A dia hilang. dia tak hilang lah, kamu darab lah 1/4 dulu. Mana boleh dia hilang? A dia 6A. 6A. Okey, B dia apa? B dia Campur. B dia 1. B dia 1. Okey, betul. B. Campur B. Alright. Habis dah soalan ni? Dah. Okey. Sebab kertas 1 kan. Okey, lepas tu nombor 5. Jadi yang ni berkaitan dengan vektor Cartesian. Jadi dia boleh keluar semualah. Kita belajar vektor biasa. Lepas tu ada vektor Cartesian kan. Jadi dia akan keluar soalan, ada yang vektor biasa, ada yang Cartesian. Kalau kertas 1 mungkin keluar kalau keluar 2 soalan, dia akan keluar 1 tu vektor yang penambahan penolakan ni. 1 tu akan keluar Cartesian. Faham? Di Cartesian tu bila kamu kena cari unit vektor, kamu kena cari magnitude dan dia punya vektor tu dalam I dengan J. Okey. Kita buat nombor 5 ni. Okey. Ni dia bagi kamu maklumat vektor A dengan B dalam bentuk lajur kan. Ni kamu ingat lajur lagi kan, yang atas ni X, yang bawah ni Y kan. Ni X ni Y. Jadi dia suruh cari vektor 3A tolak B. Kalau kata dia suruh cari, dia bagi dalam lajur, kamu tulis jawapan dia dalam lajur lah. Okey. Jadi vektor 3A tolak B maksudnya apa? Kamu kena ambil 3, darabkan dengan vektor A. Jadi kamu darab macam ni. Tulis macam ni. Jadi bila darab, kita darab dua-dua lah sebab ni vektor kan. Jadi kita kena darab dengan yang atas dengan yang bawah. Tolak dengan B. Jadi B ni kat belakang ni. Cikgu nak tulis pecahan. Okey. Jadi yang ni dia jadi 12. Bawah ni jadi 15 kan. 15. Tolak dengan, ni tolak macam biasalah. Atas hanya tolak dengan atas, bawah tolak dengan bawah. Jadi dapat apa tu? 12 tolak 7 dapat 5. 15 tolak 3 dapat? Bawah tu 12. Dah. Itu jawapan dia nah. Kamu tulis macam ni pun betul. Jadi yang ni vektor 3A tolak B. Tapi tak salah. Dia tak salahkan kamu lah. Kalau kamu tulis dalam I dengan J pun cikgu terima juga jawapan dia. 5I campur 12J kan. Yang ni 5I campur 12J kan. Tapi pakai lajur pun senang je. Dia tak kompleks pun. Okey. Di B. B dia nak apa? B dia nak magnitude. Dia nak vektor unit. Vektor unit tu maknanya kita ambil vektor tu bahagikan dengan magnitude dia. Bukan magnitude dia saja. Kita nak yang ada topi tu ingat cikgu ajar. Dia nak dia nak 3A tolak B topi ni. Jadi bila kita nak cari yang ada topi ni, kita kena ambil vektor dia. Jadi maknanya vektor ni kamu tahulah 5, 12 ni kan. Lepas tu bahagikan dengan magnitude dia. Dia vektor, kalau cikgu tulis dia dalam sebutan yang dibagi ni, kamu tulis macam ni lah. Ni vektor dia bahagi dengan magnitude dia. 3A tolak B dalam palang. Macam tu. Faham? Okey. Jadi kita dah ada vektor dia kan. Betul lah kamu kena cari magnitude dia. Magnitude dia kita akan pakai formula punca kuasa kan. Jadi punca kuasa X. X kamu berapa? X tu 3. X kamu 3. Ya ke? Bukan lah. Ni X kamu. Ni. Ini 3A tolak B ni vektor X tu 5. 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Berapa tu? 5 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 tu berapa? 169. 169. Boleh punca 169? Boleh kan? Dapat 13. Boleh. 13 lah. Okey, jadi kita tulis vektor dia. Ingat ni vektor kamu. Ni dia punya vektor dia. 5I
campur 12 ni kan. Kalau 5i kita campur 2. yang ni jawapan ni 13 kan. Kamu boleh tulis dalam bentuk lajur. Kalau lajur kita tulis di atas bawah sini. Kan. Jadi X kat atas dulu. X ni kita letak apa? 5 per 5 per 5 per 12. 5 per 13. Okey, bawah tu berapa? Y apa? J kan apa? Y 12. 12 per 13. Vektor per magnitude, nampak? Vektor per magnitude. Faham? Jadi kalau kamu ambil 2 orang ni, kamu kuasa 2 kan, punca kamu akan dapat magnitude 1 lah. Okay, sebab kamu dah dapat vektor unit kamu. Jadi yang ni cara tulis dalam keadaan lajur. Kalau tulis biasa, kalau kamu tulis vektor dalam bentuk I dengan J, dia jadi 5I tambah 12J. Kalau tak asing pun tak apa, per 13. Situ. Faham? Sama je. Alright. Jadi tu nombor 5. Nombor 6 kamu buat. Nombor 7. Buat yang kamu nombor 7. Okay. Rajah menunjukkan vektor OR. Dia kata OR ni daripada O ke R lah. Pasal dia bagi R tu koordinat kan. Ungkapkan dalam sebutan I dan J OR dulu. Jadi apakah vektor OR kalau dia bagi kamu koordinat? OR sama dengan apa? OR sama 6i. 6i. Betul lah. Kamu ambil je koordinat tu. 6i campur 8j. 8j. Jadi kalau kata kamu nak tukar koordinat jadi vektor, dia mesti daripada asalan kan. Jadi kalau dia dah memang dari asalan, kamu terus ambil kamu punya koordinat tu, tukar dia jadi vektor I dengan J. Alright, B. B dia nak vektor unit. Macam tadilah dia nak vektor unit dalam arah OR. Jadi first sekali kamu kena cari kamu punya magnitude kan. Jadi dia OR per dengan magnitude OR macam ni. Tak wajib pun tulis ni noh. Ni cikgu tulis untuk pengetahuan kamu. Okey, jadi apa magnitude dia? Magnitude dia 6/2. 6/2 campur dengan 8/2. Alright, dapat berapa tu? Dapat 100. 100? 1 boleh punca kan? Jadi 10 lah. Okey, jadi last kali tulis kamu punya vektor unit kamu jadi OR arrow kepala topi sama dengan 6/10i kan? 6i per 10 campur 8/10j. Dia last kena tulis macam ni kena tulis kamu punya vektor per dengan magnitude dia. Nampak? Yang ni vektor baru kan, yang magnitude 1 kan? Betul? Jadi I tu dengan J tu tinggal lupa kerinting dia. Okay? Itu habis dah soalan tu, senang je. Maknanya paper 1 dah habis. Kita tengok soalan paper 2 pula. Okay, jadi cikgu buat odd number juga nah. Jadi paper 2 rupa dia kalau kata vektor paduan tu berkaitan dengan yang selari-selari tu lah. Faham? Yang tu memang soalan yang biasa keluar. Yang selari ataupun H dengan K tu. Okay, jadi yang ni paper 2 tebal. Paper 2 nombor 1. Okay, rajah menunjukkan satu sisi 4 ABCD. Lepas tu dia kata perpenjuru BD dan AC bersilang pada titik R. Ni. Okay, lepas tu titik P terletak pada AD. Ada satu titik terletak pada AD. Okay, diberi bahawa AP sama dengan 1/4 AD. Jadi kalau AP sama dengan 1/4 AD, AP ni berapa nisbah dia? PD ni berapa? Dia punya nilai apa? Dia punya nisbah dia berapa? AP tu 1/5. AP tu 1/5. AP ni satu bahagian ya? AP ni yang panjang AP yang pendek kan? AP 1/4. Okey betul. Yang ni 1, yang ni 4. Betul macam tu? Semua sekali AD ni 5. Ya ke? Tapi dia bagi AD bukan semua sekali 5.
Bukan semua sekali 4. Kita tukar nisbah. AP per AD sini lah sama dengan 1/4 kan? Macam tu kan? Betul? Jadi AP tu 1 bahagian, AD tu 4 bahagian. Jadi AD tu 4, jadi sini 3 lah. Betul? Okay. Dia tak jadi 5. Faham? Dia jadi 4 sebab dia cakap AD. AD tu keseluruhan. Okay, BR pula. BR sama dengan 1/4 BD. Maknanya BR tu 1 bahagian, BD tu 4 bahagian kan? BR ni 1, BD ni 4, jadi RD ni berapa? RD tu 3. 3 juga, sama. Lepas tu dia kata AB kamu X, jadi kita label kat diagram dia dengan direction dia ni X. Lepas tu AP tu adalah Y. AP yang pendek ni. Ini Y. Okay. Ungkapkan, okay. Macam biasalah. Ungkapkan dalam sebutan X dan Y DB. Dia nak DB. Macam nak cek DB? DB sama dengan apa? DB. DB sama dengan DA. DA, betul? DA Dia campur AB. DA kita tak ada lagi kan? Kita hanya ada AP kan? Jadi kita kena cari dulu DA tu. AP. Macam nak dapat DA kalau kita dah ada AP tu Y. DA tu berapa? Tadi kan kamu kata dia 4 bahagian kan? Betul? Maknanya 1 bahagian tu Y. Kalau kita pergi arah ni dia positif, maknanya kalau kita nak cari DA tu dia akan jadi negatif lah. Jadi dia negatif berapa? AP tu Y. AP tu Y. Di PA tu negatif Y kan? Sebab kita nak pergi direction daripada D ke A kan? Jadi dalam arah yang terbalik dengan AP tu. Jadi dia negatif berapa tu? DA kamu negatif berapa? DA negatif 3. 3 ke negatif 4? Negatif 4Y. Negatif 4 sebab 1 bahagian tu Y, 4 bahagian tu darab lah, 4 darab Y. Faham? Jadi dia 4Y. Okay, AB kamu dah tahu dah kan X kan? Alright, itu jawapan dia. DB sama dengan negatif 4Y campur dengan X. Betul ke tidak dia punya jawapan ni? Okay, betul. Alright, lepas tu dia nak AR. AR nak cari macam mana? AR AB campur BR. AB campur BR. AR sama dengan AB campur BR. Okay, AB kamu X, BR kamu berapa? X. BR tu 1 bahagian daripada BD kan? Betul. Berapa bahagian daripada BD? Dia 1/4. Betul, dia 1/4 BD. BD kamu inverse kepada DB ni kan? Jadi kita tulis lah dia sama dengan apa dalam kurungan ni apa? Kurungan tu 4Y tolak X. Betul, 4Y tolak X. Okay, kamu pemudahkan tak cikgu? Apa jawapan last sekali dia? Kembang ni? Berapa X, berapa Y? X dia 3/4. Betul, 3/4 X. Y dia 1. Y dia 1. Betul, 3/4 X campur Y. Okay. Okay, ini soalan yang macam biasa. Diberi. Okay, diberi bahawa DC tu KX campur Y dan AR tu HAC, di mana H dan K adalah pemalar. Cari nilai H dan K. Macam biasa dia bagi kamu 2 orang, H dengan K kan. Jadi ingat tak, kalau kata kita nak 2 orang, kita kena buat satu vektor paduan yang mempunyai H dan K, baru kita boleh solve kan. Jadi dia bagi maklumat DC dengan R, kamu boleh pilih mana satu yang kamu nak jadikan dia vektor paduan.
Jadi kalau kata kamu nak DC ni jadi vektor paduan, kita kena cari DC yang lalu AR supaya kita punya equation tu last kali ada K, ada H kan. Boleh ke DC tu jadi vektor paduan yang lalu AR? DC. Kena buat vektor baru. DC dengan AR. DC tu di EA, AR. Lepas tu RC kan. Ada 3. DC tu kamu boleh pilih lebih daripada betul lah Azad. DC tu DA, AR, lepas tu RC kan. Tapi RC tu kita tak ada maklumat tadi kan, betul? Yang kita tengok yang lain. Kita nak AR, kalau AR ataupun kita cari vektor baru yang lalu DC dan lalu AR, boleh juga. Asalkan last kali kamu ada H dengan K dalam satu persamaan, faham? Itu tujuan dia. Kalau kata macam mana? Ini AR, yang ni DC. Vektor apa yang kita boleh guna nak menghubungkan kedua-dua AR dengan DC tu yang kita boleh guna? AR, DC, AR, lepas tu ni jauhnya 2 orang Ustaz. Berconteng sikit. Ini vektor DC. Yang ni vektor AR. Apa ya kita boleh guna? DC. Tadi kita dah ada vektor apa? DB dengan AR kan? DB AR. DB sama dengan DA AR. DA AR. Lepas tu DC macam mana pula? DC DB DC vektor DB boleh guna ke untuk 2 orang? Kiri dan kanan. DB yang lalu AR ada ya? DB yang lalu AR. Dah lama dah cikgu tak buat soalan, dah buat dah dulu. Jangan cikgu fikir. DB, DA, DR, DC, RC tak ada. Kalau AR ni kita dah ada. AR, DR. Kita pakai DR lah. Tapi DR macam mana dengan DC? Boleh DR. Kalau kita pakai DR ni ada 2 kan? Ada 2 cara kita boleh cari DR. Satu kita pakai DC CR. Tapi CR macam mana dengan CR ni? DC ni kita nak kena ada AR dengan DC. AR dengan DC. AR, AD, DR. Nak lalu RC ni. RC tak ada. DR, DAAR, DR, DCCR, DC, CB, BR. BR kita boleh cari? Boleh kan? BR boleh cari kan? Boleh. Boleh. BR kan cari dah. Dah cari dah kan? Okey, kita pakai yang DR, kita pakai DR. Mungkin ada laluan lain lah kalau Chana jumpa lah. Cikgu pakai DR. DR tu DAAR kan? BR, BAR. DA campur AR. Okay. Lepas tu DR pun sama dengan DC. CB kita ada. CB tak ada. Tak ada kan? CB
DR. Sekejap. Cikgu rasa senang je tapi cikgu je yang tak jumpa ni. DR, DAAR. Yang ni AR. Lama pula cikgu nak mikir. Dia semua duduk kat triangle ni. AC kita boleh cari lah. Kita nak ganti dua orang kan. AC, AD, DC. Lepas tu AC, kan RC tu. HAC. Oh, DC dia memang bagi. DC dia bagi. D. Dah. Dia bagi KX campur Y. Oh, dia bagi macam tu je. Tapi dia kata AR tu HAC. DR. Mana idea sana? Cikgu buku pula. Tak. Memang dia kena buat satu vektor paduan yang ada dua-dua orang ni. Sekejap. Lama pula sebab susah sikit daripada biasa. AR sama dengan HAC. Oh. Boleh lah kalau kita pakai AR, kita ganti dengan HAC. Kalau kita terbalikkan pun boleh ni. Macam ni cikgu rasa kita kena edit ni. AR sebab cikgu rasa dia susah dalam bentuk AR ni kan. AR sama dengan HAC. Kita boleh tukarkan dia kan sebab dia lambda kan. Jadi AC sama dengan 1 per H AR, betul tak? Sebab kalau H darab dengan AC dapat AR, maknanya AC sama dengan 1 per H AR. Ni, faham tak? Ini hubungan tu. Jadi kalau kita ada AC senang sikit. AC tu yang panjang ni kan, kita boleh hubungkan dia dengan DC. AC sama dengan AD DC. Faham tak? Okey, dapat dah. AC. Kita pakai yang ni. Kita terbalikkan sikit sebab yang ni macam mustahil sikit kan. Kita pakai yang ni. Kita pakai AC. Jadi AC sama dengan AD campur DC. Okey. Lepas tu AC kamu tu 1 per HAR kan. Jadi kita ganti. Dia duduk bawah pun tak apa. Okey. AR. Okay, jadi kat sini AD kita dah kita tahu kan, kita boleh cari kan AD. AD kita berapa? 4Y dia kan. Tadi sebab DA kamu negatif 4Y jadi AD tu 4Y. Lepas tu DC kamu tu KX campur Y dia kan. KX. KX campur Y. Jadi yang ni kita boleh solve. Kan? Lepas tu AR ni kita ganti. AR kita dah cari tadi. AR berapa? AR tadi X 3/4 kan? Ni nanti kita tunjuk. 3/4 X campur Y. 3/4 X campur Y. Kat belah sini 1 per H darab dengan 3/4 X campur Y. Okey, boleh lah ni. Jadi sekarang ni kat kiri dengan kanan kita dah ada X dengan Y kan. Jadi yang ni kumpul sikit. 4 tolak 1. 4 tolak M. Tolak je lah. 4 tolak dengan Y jadi 3Y kan. 3Y campur KX. Okey, cuba Sana cari dia punya nilai H dengan K dia. Dapat tak? Y compare dengan Y. X compare dengan X. Yang ni pun kena kembang ni 1 per H ni. Jadi 3/4 H. 4 H duduk bawah. H duduk bawah. Yang 1 per H tu kena kembang. Kembang kita kembangkan. Kembang. Jadi 3/4 H. H tu duduk bawah. X campur 1 per H Y.
HY Pak. sama dengan negatif. Pak Y campur Y jadi 5Y. Mana? Pak Y campur Y. Belah kanan. Oh ini. Sorry. Betul. Yang ni 5Y. Okay. Positif 5Y lah. YYX. Y compare dengan Y. Bukan. Y Oh, compare Y, dengan Y, Y. X. X dengan X. X dia 3. Satu per H sama dengan 5. 1 per H sama dengan 5. Dia nak H. H sama dengan apa? H sama dengan 1 per 5. Betul. Okay. H 1 per 5. K pula. K dapat apa? K dapat 15/4. Betul. Alhamdulillah. Betul. Okay. Faham lah. Jadi dia bukan apa. Kadang-kadang dia kompleks kat sini. Jadi yang ni kira soalan susah sikit lah. Di B dah jawab dah kan? Habis dah kan? Jadi memang sebab markah dia banyak. Sebab tu dia agak tough sikit. Jadi bawah ni kamu dah cari H dengan K semua ni. Cikgu rasa dia bagi dalam 6 markah macam tu. Dia bagi markah banyak. Okay, jadi nombor 1 dah buat. Ni nombor 2 cikgu tinggal. Jangan buat. Okay. Buat nombor 3. Okay. Nombor 3 ni. Raja di bawah menunjukkan segitiga OAB, titik C terletak pada OA dan titik D terletak pada AB. Jadi titik C, titik ada dia cakap dah. Lepas tu garis lurus OD bersilang dengan garis lurus DC pada titik E. Okay. Mana D dia? D. OD bersilang dengan garis lurus AB. D bukan di ujung tapi kita tak tulis. Kat sini kan? Betul. Okay. Jadi diberi OA sama dengan X. Jadi yang panjang-panjang ni X. OB tu sama dengan Y. OC 3/4 daripada OA. Jadi OC per OA tu, OC tu 3 bahagian, OA tu 4 bahagian kan? Jadi OC mana? Ni. Jadi ni 3 bahagian, OA ni 4, maknanya CA ni 1 bahagian lah. Ni semua sekali OA kan? Faham lah yang ni? Boleh? Lepas tu dia kata AB tu 3 AD, maknanya AB tu 3 bahagian, AD tu 1 bahagian. AB 3 AD. Mana AD tu? Ni AD tu. Ni yang AB ni 3 bahagian, maknanya AD ni 1, jadi DB ni 2. Nah, jadi semua sekali ni 3. Alright. Ungkapkan dalam sebutan X dengan Y BC. BC dulu. BC. Kenapa? BC sama dengan BAAC. BAC. BA tak ada lagi kan? Jadi BAAC. Jadi BA sama dengan apa? Kamu boleh guna X dengan Y. BA sama dengan BO ni kan? BO. Lepas tu OA ni X. BOA. BOOA. Nah, jadi Y campur dengan Y ke? Negatif Y kan? Y campur Negatif Y kan? negatif Y. Campur dengan X. Okay, jadi kalau BA ni AC apa?
Yang ni BC dengan BA campur AC kan. Oh BA, betul lah. Ni BC, BA. BA. BA AC, ni ganti terus lah. Okay, lepas tu AC kamu apa? AC tu AC. AC sebahagian daripada AO kan? Betul? sebagian daripada AO. Ni panjang ni OA, AO ni kan? Jadi OA tadi X, AO tu negatif X lah. Dia berapa bahagian daripada OA? Dia 1/4. 1/4 daripada X kan? Jadi dia 1/4. Dia positif ke negatif? Dia negatif. Dia negatif 1/4 X. Okay, cuba kamu kena kira ni dapat berapa ni? X dengan Y ni dapat apa? X dia 3/4. 3/4. Ya. X dia 3/4. Y dia, betul lah. Y dia? Y dia negatif. Negatif Y. Okay. Y Satu. dia ada 1 je kan? Negatif Y. Negatif Y. Okay. Okay. Lepas tu dia nak OD pula. OD. OD. OD, OA, AD. Boleh? OA, AD boleh? OA campur AD. Jadi OA dah ada. OA X kan? OAX. AD ke? AD. AD sebahagian daripada AB. Berapa daripada AB? 1/3. 1/3 dari AB. AB kamu apa tadi? AB apa? AB dari Ni kamu ada BA kan? Songsang. Songsang kan yang ni. Yang ni BA ni. Negatif 3/4. X. Bukan itu BC. Ni. BA ni. Ni BC. Ni. Yang ni BA. Negatif X. Y tolak X. Y tolak X. Y tolak X. Okay, kamu selesaikan ni dapat apa? X tolak 1/3 X. X tolak 1/3. 1 tolak 1/3. 2/3 X campur 1/3 Y. Okay, 2/3 X campur 1/3 Y. Save dulu. Takut dia hilang. Yes. Stop. Answer. Kat bawah ni kamu tahu lah soalan apa. Okay. Diberi OE sama dengan HOD dan BE sama dengan KBC. Okay, dia bagi kamu dua maklumat tu. Kita tulis dulu. OE sama dengan HOD. Lepas tu BE sama dengan KBC. Ini senang sikit sebab dia guide kamu, nampak tak? Dia suruh cari vektor OE dalam HXY dulu. Lepas tu dia suruh cari OE dalam KXY. Yang ni kamu tahu kan nak buat apa? Cuba Syana buat yang nombor 1 dulu. Beritahu cikgu kamu dapat apa? OE dalam sebutan HXY.
tengok gambar ni. OD kita dah ada kan? Ni OD yang kat atas ni. OD. Jadi kamu ganti masuk je. Dah dapat dah OE tu. Dapat lah. Ini dapat apa? Ya. 2/3 OE tu kan? 2/3 S campur 1/3 Y. 2/3 HX campur 1/3 HY. HY. Okey, yang satu lagi tu dia nak ungkapkan OE dan sebutan KXY. Kamu buat tu OE dalam KXY. OE yang lalu BE lah kan? Kamu nak OE yang lalu BE. OE sama dengan OBBE kan? Kamu ambil OBBE. Lepas tu kamu selesai OE kan? sama dengan OBB. Kamu selesai kan? Kita cikgu last kali OE ni dapat apa? Bila kita dah gantikan dengan X dengan Y dia. OBBE. OE sama dengan OBB. Jadi BE tu kita kena replace dia jadi KBC kan? Jadi kamu ganti. Lepas tu BC tadi dah cari ke? Dah kan? Kamu tengok BC kat atas ni. BC dia 3/4 X tolak Y. Itu BC 3/4 X tolak Y. 3. Ganti kat sini. Jadi maknanya bukan cari vektor BE, cari K bubuh KBC. B. Dapat apa? Dia dapat satu tolak K dalam kurungan. Betul. Ada satu tolak K dalam kurungan. Yang tu untuk vektor Y kan? Ada 3/4 KX. Okey. Campur 3/4 KX. Okey, last kali kamu tahu kan kamu kena buat apa kan? Kamu kena cari nilai K dengan nilai H. Jadi kamu selesai kan? Kita cikgu last kali kamu dapat apa nilai H dengan K? H. OEBA. Yelah Cana, lupa. Sebab kamu seorang Rami, sebab tu tak putus. Kalau cikgu buat meeting dengan satu orang je, dia memang tak ada limit masa dia. Padan lah, lupa tu. Ya.
是这样。我人家做法，我比人有你爱你梦，爱你梦。Dia Dia dapat pecahan. Dapat apa? yang yang X. Yang X compare dengan X dapat H dengan K lah jawapan last sekali. 2/3 H campur 3/4 K. Oh, ingatkan kamu dah habis dah. Okey, apa carilah H dengan K kamu. Cikgu tak tahu yang tu. Cikgu tahu jawapan akhir tak, cikgu tengok jawapan. Selesai kan? Bagi tahu cikgu nilai H dengan K dapat apa. Kamu banding nombor 1 dengan 2 kan? Betul lah? Macam dia banyak. Dia pecahan. Pecahan dia aku tahu cikgu. Dia pecahan. Tapi pecahan dia tak comel sangat, comel juga. K dia dapat pecahan banyak. Berapa kamu dapat? Dapat 8. 8/11. Berapa? 8/11? Ni, 8/11. Orang kau pun mengkending. Ni. Betul? Kalau kamu dapat 8/11 betul? Jadi H dapat berapa? H tu berat. H tu 9/11. Okey, betul. Right. Okey, habis dah soalan tu. Okey, jadi yang ni kamu buat. Okey. Jadi yang ni kalau kamu tengok soalan yang ni nombor 4 ni, yang last sekali tu dia suruh cari vektor unit tau. Maknanya lepas kamu dah tunjukkan, kamu tahu macam mana nak tunjukkan yang satu vektor tu segaris, kena buat apa? Ingat lagi tak? Macam nak tunjukkan satu vektor segaris? Segaris. Macam mana nak tunjukkan dua vektor ni segaris? Apa yang kita kena prove? Dia suruh kena tunjukkan jalan kerja. Lambda. Kamu kena tuliskan equation dalam bentuk lambda tu kan, maknanya kamu kena prove dia selari. Lepas tu dia ada titik sepunya. Jadi kalau kata macam mana buat soalan ni, kamu boleh cari, kata kamu tulis macam ni, PR, kamu kena tulis equation yang ada lambda tu kan. Jadi kata PR sama dengan lambda CR kata macam tu. Jadi kamu boleh cari macam ni ataupun PC CR pun boleh. Tapi selalunya jawapan tu akan bagi PR dengan CR. Maknanya panjang satu, lepas tu dia ambil yang pendek satu. Ataupun PR PC. Boleh lah. Jadi kalau buat mana-mana satu pun, asalkan kamu cari nilai lambda ni dan kamu kira betul, cikgu akan bagi kamu markah lah. Lepas tu dia segaris, maknanya dia ada titik sepunya kan. Titik sepunya dia titik R ni. Ni kamu selesaikan sampai kamu dapat lambda. Lepas tu di bawah ni dia kata U, diberi bahawa U sama dengan 5I dan V sama dengan 3I ni kan. Maknanya atas tu vektor dia bukan vektor I dengan J, vektor dia vektor apa? U dengan V kan. Lepas tu dia tukarkan U tu jadi vektor I dengan J sebab dia nak
suruh kamu cari vektor unit, nampak tak? Sebab kalau kita nak cari vektor unit, dia mesti vektor Cartesian. Dia mesti vektor I dengan J. Jadi kamu kena tukarkan lah. Kamu kalau disuruh cari PC, maknanya yang ni vektor PC tadi, kamu ambil U dengan V ni, kamu tukar dia jadi vektor I dengan J. Lepas tu cari dia punya unit vektor macam kita cari sebelum ni. No? Dia tak banyak, soalan ni dah habis dah. Dia memang ada 4 biji je soalan kertas 2. Nanti macam mana buat? Okey, sikit lagi cikgu kena ajar, cikgu nak tunjuk kamu. Jadi dalam cikgu punya nota vektor Cartesian tu ada soalan kebat tu kan. Di kebat ni soalan dia lain sikit lah. Macam ni, soalan macam ni kan. Jadi cikgu, itu cikgu dah rakam dah dengan yang Putri punya. Kamu tengok yang Putri punya boleh untuk yang ni. Sebab yang ni dia orang punya syllabus. Untuk kamu tu dia macam special case lah. Boleh? Boleh? Nanti cikgu bagi kamu link video dia orang yang untuk bahagian yang ini je. Nah, jadi kamu boleh tengok soalan ni dengan 2 biji lagi soalan ni. Maknanya kalau kata soalan tu keluar soalan yang kebat, rupa soalan dia macam ni lah. Nah, mungkin boleh jadi macam ni. Jadi dia kena ada kefahaman sikit. Dia macam fizik sikit soalan dia. Lepas tu soalan bawah ni boleh cuba sebab yang ni soalan SPM kamu. Tapi cikgu dah bubuh jawapan di kat bawah ni tau. Jadi kalau kata kamu nak apa? Kamu nak study, kamu try soalan-soalan yang ni sekali. Cikgu dah bagi semua jawapan di kat bawah ni. Nah, kamu dah download dah nota yang ni, yang vektor Cartesian ni. Tak pergi tengok, tak tahu. Sekejap lagi kamu tengok nah. Tak ingat. Cikgu akan linkkan baru dengan video ni. Jadi okey nah. Jadi kamu ulang kaji 3 topik nah. Tajuk hukum linear, tajuk janjang dengan tajuk vektor ni. Di soalan vektor cikgu akan bagikan yang ikut format yang biasa SPM dulu. Boleh? Cikgu akan bagi soalan yang rupa dia macam yang dalam kamu punya set practice ni. Okey? Faham? Lepas tu kalau kata cikgu bagi kebat sikit pun yang level yang macam ni. Yang soalan yang dalam kertas 1 SPM kamu tahun-tahun lepas. Nanti kamu boleh tengok dia tak susah sangat. Nah, okey. Jadi takat tu je kita punya kelas hari ni. Jadi cikgu akan uploadkan bahan-bahan ni. Kalau kamu tak faham tajuk hukum linear atau janjang, kamu tanya cikgu balik nah. Janjang. Janjang. Janjang topik yang kita belajar lah kan satu-satu kan. Tapi dia susah sikit sebab soalan dia pun kebat juga kan. Jadi cikgu akan bagi kamu test 3 tajuk tu. Test tu dalam 2 jam setengah lah. Dalam 2 jam setengah masa. Okey nah, Sana? Okey. Nanti kita jumpa minggu depan lah. Okey, terima kasih. Alright.